Seribu makna. Hari ni berbab-bab ustaz baca kat surau kat masjid. Okey, macam-macam media, kuliah lah kat TV, hijrah lah ada macam-macam cerita. Kitab Ustaz Sahazan lah apa keluar, tapi satu ayat pun tak faham-faham. Kenapa? Sebab akal kita telah pendek, tak ada nilai ta'aqqul kerana makan kita. Okey? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dikasih, sebab makan sangat teruk pada hari ni. Okey? Kita tahu kita memang tak makan benda yang haram. Kalau yang ada kat sini satu orang pun tak makan benda haram. Kalau hantar ada sate babi ke, adakah yang sini yang suka sate babi? Gulai kari babi, singgang apa ni, tulang babi ke ada tadi? Tak ada ni kat sini kan? Tak ada kan? Tak ada. Ada seorang kat sini. Tapi dia datang dalam bentuk-bentuk yang kita tak nampak. Dia datang dalam bentuk shortening, dia datang dalam bentuk emulsifier, dia datang dalam bentuk preser, adaptive, color dan sebagainya yang kita tak sedar. Itu yang haram. Itu tak apalah, kita tak menafikan benda dalam model yang ada, tapi itu hakikat yang kita kena terima. Makan kita buruk, sangat buruk. Soal tu pun okeylah, soal tu kita kata sukar nak kawal. Tapi soal makan harian pun kita teruk. Makan pagi kita sikit je makan pagi saya, nasi lemak dengan teh tarik je. Kadang-kadang kita dalam presentation kita jumpa pasien yang kencing manis kronik datang untuk dapatkan perundingan dan cadangan dan sebagainya. Apabila kita tanya dia kata, saya ni heran betul lah, saya dah pantang gula ni dah 10 tahun, minum teh tawar, minum apa ni, kopi tawar, tak ada apa-apa. Saya langsung tak ambil gula, tapi gula saya tak turun. Kita tanya Haji sarapan apa? Saya sarapan biasa je, air kosong dengan nasi lemak. Saya kata kat dia, Haji memang betul Haji tak ambil gula, tapi Haji ambil bapak kepada gula. Okey. Jadi maknanya itulah masalah yang tadi. Maknanya pemakanan kita sangat teruk. Sebab itulah kalau kita rujuk balik kepada bidang hidayah, bidang kesalihin dan sebagainya, makan ni sangat ringan. Maksimum satu hari kita boleh ambil 650 gram maksimum. Consist of mencakupi expect satu makanan uji, satu lauk, satu sayur, satu buah-buahan, satu jenis buah-buahan. Ini makan kita. Kita ni tidak ikan lagi, ayam pecik lagi, Allahu Akbar. Jenuhnya makan kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang ambil makanan, kadang-kadang setegur, awak makan sampai wawasan 20 sekali. Sebab dosis makan dah melampau, ekstrim. Bukan ekstrim lah, sampai teroris. Teruknya makan kita. Pengganas. Pengganas pak makan. Lama-lama jadi ganas betul. Jadi maknanya ini, makan kita sangat-sangat silap. Sebab itulah mulai hari ini belajarlah kawan makan. Kawan makan sangat penting ke tuan-tuan tahu. Sebab kawan makan rosak makan kita, dia ganggu hormon. Ganggu hormon, dia akan ganggu akal. Sebab tu hari ini kita tak minat kepada benda-benda bersifat ilmiah. Orang mengajar ni, yalah orang masjid lah. Anak kita bagi buku, Allah bagi video ni, terus pukul 3 pagi pun tak apa. Sebab apa? Sebab hormon telah terganggu. Tuan-tuan, sebab tu dalam Islam, orang perempuan kalau period, banyak benda dia tak boleh buat. Banyak benda yang melibatkan akal, melibatkan fokus, Allah tak bagi dia buat. Contohnya semayang. Sebab apa? Dia pendek akal. Ngaku je lah. Memang pendek akal. Jangan buat kira banyak sangat kalau tengah period. Kalau nak muning-muning, tangguhkan sekejap. Sebab hormonnya terganggu. Kripton hormon yang tak betul lah, apa semua tak betul dalam tubuh dia. Kalau dia sebab tu dalam Islam, okey, benda-benda yang melibatkan akal, tumpuan, dia beri kelepasan pada ketika itu. Sebab dia ada kaitan. Sebab hormon ada kaitan. Maknanya dengan makan yang buruk, dia akan ganggu hormon yang terganggu, dia akan pendek akal kita. Itu nombor 3. Lepas ni balik tolong jaga makan. Panjang cerita bab jaga makan. Nanti lain kali lah kita datang lagi. Kalau 4 hari kita cerita 4 makan, kita boleh buat satu kuliah khas tentang bab makan saja. Jumlah makan, sumber dapat makanan, proses makanan. Untuk maklumat tuan-tuan, kalau saya sentuh sikit lah, kalau bab garam saja, tak ada kaitan garam dengan darah tinggi. Tak ada kaitan. Garam lah ubat pada darah tinggi. Tapi silap penggunaan garam boleh menyebabkan darah tinggi. Kita biasa kalau masak, garam kita masuk awal-awal, konon-kononnya supaya sedap masuk ke dalam.
garam ni PL dia adalah bahan kimia natrium chloride. Natrium chloride ini aspartian. Letakkan titik tertentu nanti dia akan pisah jadi natrium, jadi klorin. Jadi makanan yang kita makan tak boleh berpisah. Sama lah kita masak, kalau garam tu masuk awal-awal, dapat dia bunyi dia blum dari gulai kita tu, akhirnya dia pisah jadi dua. Jadi gulai kita telah menjadi seumpama gulai yang kita masukkan beberapa sudu sabun fat, beberapa sudu kloro. Itu yang menyebabkan darah kita pekat dan tekanan darah kita meningkat. Sebab tu garam tidak boleh berada di atas api melebihi 30 saat. Masuknya dalam periuk tu garam, tutup api. Dan semasa suhu menurun, garam akan mengikat dengan lebih kuat. Ikatan sebatan yang akan lebih kuat, maka itulah ubat darah tinggi. Dalam bab ni sampai saya lepas tulis satu buku. Ditulis satu buku nak cerita bab garam. Sebab tak faham. Sebab yang boleh sebut garam tinggi je pantang nak makan masin. Bukan. Namun nak masuk awal boleh. Kalau masuk awal juga boleh. Dengan syarat dalam tu mesti ada sulfur. Ini yang orang tua-tua kita pandai. Sebab tu nak ambil garam saja mesti dia campur kunyit. Garam kunyit. Mana ada orang tua-tua kita tak masuk garam kunyit? Mesti garam mesti ada kunyit. Sebab tu nak garam ikan jangan sekali-kali garam kosong. Kena garam mesti ada kunyit. Apabila kunyit dia akan jadi penstabil. Dia dalam kimia bagi penstabil. Maknanya dia tak akan pecah. Panas lama pun tak apa. Jadi mana masakan yang ada sulfur, ada kunyit, maknanya masuk legam lah. Okey, balik masuk legam lah. Tak pasal-pasal saya yang kena dia. Okey, kunyit. Masukkan kunyit. Okey, maka dia akan memberi kesan yang baik. Maknanya boleh panaskan lama. Okey, itu satu bab dah. Banyak lagi lah bab-bab benda yang lain. Okey, yang kita boleh sentuh tentang bab pemakanan dan sebagainya. Okey. Nombor 4. Okey, nombor 4 dalam memberi kesan pada kehidupan kita, disiplin harian. Okey, disiplin harian sangat mempengaruhi. Okey, sangat mempengaruhi. Saya terus ke nak berhenti Syah dulu sama balik. Terus okey, Syah terus dulu. Okey. Maknanya kita rutin harian sangat mempengaruhi kita, ataupun saya namakan sebagai disiplin harian. Sangat mempengaruhi. Silap dalam disiplin harian akan mengganggu kehidupan kita. Sebab tu dalam Islam ada waktu-waktu tertentu untuk buat sesuatu benda tertentu. Contoh dia lah malam ni untuk apa? Tanya ustaz ramai kat sini, tanya ustaz. Okey, tanya orang alim. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang malam dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu akan menyentuh malam ialah satu kerehatan. Okey. Sehingga kan apabila menceritakan tentang perdagangan daripada Syam ke Mekah dan sebagainya, daripada Yaman dan sebagainya semasa zaman dulu, maka bertiba malam digambarkan mereka yang membina kemah-kemah dan berehat menunggu hari siangnya. Okey. Maknanya malam dah satu kerehatan. Tiba-tiba sekarang ni kita pergi main badminton malam, main futsal malam. Satu kesilapan yang sangat-sangat besar, terlalu besar. Dan kajian dari klinikal psikologi inilah sebahagian besar yang menjadi punca kepada sudden death. Okey, serangan angin aman tiba-tiba tanpa gejala. Tuan-tuan, kalau kena stroke dah 15 tahun akan kita makan ubat darah tinggi, dah dikesan darah memang tinggi, darah memang pekat, kolesterol tinggi, tiba-tiba kena stroke. Okey tak okey? Okey, sebab satu tamat dah tahu dah. Kalau kata Haji Saleh ni memang dah, kalau terus stroke Haji Saleh tak apalah, dia memang darah tinggi dah lama. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita dengar kawan-kawan kita yang tak ada simptom, pergi cek hospital, okey, darah okey, tekanan darah okey, kolesterol okey, besok tiba-tiba kena stroke. Tak ada simptom, tak ada gejala. Salah satu puncanya apabila malam kita beraktiviti fizikal yang sangat membebankan tubuh kita. Contohnya, salah satunya ialah buat benda beban-beban lah. Benda yang berat-berat. Malam ni kerehatan, santai, ringan-ringan, bersama keluarga, duduk dengan kuliah. Mana sama dengan kuliah dekat surau ni dengan pikul beras? Sama. Ada siapa yang berpeluh sampai ketiak sekarang? Ada tak? Tahu apa tak berpeluh? Tak ada pun.
Sebab apa? Sebab malam dah kerehakan. Sebab itulah malam kena tukar. Riyadhah ibadah dalam Islam ialah pada waktu petang lepas asar atau sedikit selepas subuh. Waktu itu waktu yang Allah Ta'ala larang kita tidur. Bukan larang, tak digalakkan. Larang dia tak harap dia. Okey, tidak digalakkan. Makruh tidur pada ketika itu. Kenapa? Sebab ketika itu enzim dalam tubuh kita dan koenzim dalam tubuh kita sangat aktif. Maka kita kena utilisekan dia. Kena riyadhah ketika itu kalaulah ada ruang. Dan kalau tak ada ruang, kena carilah ruang tu. Okey, sebab memberi kesan yang sangat baik. Dan riyadhah ni tuan-tuan bukan sampai celup berpeluh bawah setiap detik-detik awak keluar peluh jantai. Itu bukan riyadhah. Riyadhah ni maknanya light, dah kadang fokus, tenang, relax. Kalau main badminton smash tu sampai lokah court tu, itu bukan riyadhah. Bukan riyadhah tu, tak ada. Kalau main pancing-pancing tu okey. Apa sebab tak relax, tanya kau mati kat kedai okey lah. Okey, itu mau riyadhah. Kalau riyadhah kalau main bermati-mati sampai puluh-puluh tu, sekarang mana boleh bangun pukul 3 pagi. Okey, sebab dalam Islam ini orang sihat. Siapa tak dapat standard ni maknanya dia tak sihat. Walaupun dia boleh pikul beras 50 kilo satu trailer seorang-seorang je. Walaupun dia boleh tumpuk satu orang berdebu je 13 orang terus terkeok. Maka dia tak sihat. Kalau dia tak boleh tidur sebelum pukul 12 dan bangun menjelang di pukul 3. Ini jam biologi orang yang sihat. Enzim dan koenzim dan tubuh dia yang sempurna, dia akan boleh tidur sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12 memang mengantuk dah, tidur. Menjelang saja pukul 3 bangun dengan sempurna. Bukan bangun jam 13 tempat dah nak boleh bangun. Tak cik macam tu. Dia natural dia pukul 3 setengah je. Dah pukul 3 setengah bangun relax, ambil wuduk, nak mandi relax. Santai dah, tak ada apa. Tak ada kerja motor, tak ada sakit pinggang, tak ada langgar dinding, tak ada. Ini buka air. Air penuh 3 baldi. Rasa macam sekedar je. Itu tak aci, itu tak bangun dengan sempurna. Jadi ini nombor 4. Sebab itulah tolong. Sebab itu dalam benchmark saya dalam kajian kita ada buat oleh Philip Ikin mengatakan kita kena balik kepada asal tidur awal, bangun awal. Tidur awal, bangun awal. Siapa yang tidur awal dan bangun awal? Siapa yang dapat tidur antara pukul 12 hingga pukul 1? 12 hingga pukul 1 malam, 12 hingga pukul 1 pagi. Okey, 12 malam hingga pukul 1 pagi, 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari. Dua tempat ini. 1 saat tidur ketika itu sama macam 45 minit tidur waktu lain. Ini tidur orang mukmin. Ini tidur yang hebat. Sebab tu dalam Islam sunat waktu tengah hari sikit tu tidur, walaupun tak bertempat. Pergi masa rehat tengah hari tu pukul 1, cari dia parking kereta dekat surau. Tak parking kat surau, tak terlepas main surau. Parking depan surau, tengok corong kat mana, ngadap betul corong tu, buka tingkap sikit. Okey, pergi duduk nyandar dekat kereta. 90 minit. 90 minit tu tidur tu. 1 saat 45 minit, 1 saat lagi 40 minit. 90 minit. Maka kita akan cergas. Lepas tu suruhlah buat kertas kerja macam mana. Bos suruh buat 3 muka surat, kita buat 300 muka surat, pening terus. Kalau yang menyangkut tu orang, kalau yang driver lorry tu boleh bawa 300 km sejam. Contoh adalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mana rutin harian betul-betul dari disiplin banyak perkara, tapi saya sentuh malam mesti tidur. Cukuplah tu dah lama dah. Sebab itulah Salahuddin Al-Ayyubi apabila nak berperang, malam beberapa malam sebelum perang dia akan berjalan dari kemah ke kemah terdengar siapa yang boleh tidur awal dan bangun awal. 3-4 pagi dah bangun cek dia akan ambil nama. Dan pada hari nak berperang, walaupun orang tu turut sekedip macam saya, dia akan letak depan sekali. Ini tak apa ni. Orang ni letak depan sekali. Yang gemuk kedai yang tah macam Malik Noor tu, contohlah. Malik Noor kan tak disebut nama dia. Contoh yang besar-besar tu, tapi kalau malam berdepu-depu, dia kata tak apalah, kau orang duduk balik bukit sana tunggu kuda, tunggu unta, bagi minum, bagi makanan rumput kat unta kuda tu. Sebab kalau letak kat depan, haram. Ini cerita dan kekuatan dalam Islam, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena ambil kesempatan ni. Sebab itulah orang awam pada zaman salafus salihin
Biarkan 3 awal dan bangun awal. Cerita awal sekurang-kurangnya dia akan buat 13 rakaat. 13 rakaat. Okey, 2 sembahyang sunat, 2 sembahyang sunat, 2 rakaat sembahyang sunat wudu, 2 rakaat sembahyang sunat taubat, 4 rakaat sembahyang sunat tahajud, 2 rakaat sembahyang sunat hajat, 3 rakaat sembahyang sunat witir. 13. Ini taraf orang awam. Kita tak cakap cerita ulama dengan menurut kita. Ini cerita orang awam zaman salafus solehin. Sebab itulah mereka ada kekuatan rohani yang sangat tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, 4 benda dah cukup. Okey, nombor 5, jika ada keperluan, ambillah rawatan. Nombor 5, maknanya jika ada keperluan, ambillah rawatan. Dan ambil rawatan, okey, mesti ikut 2 perkara yang penting. Pertama, tak boleh merawat berdasarkan testimoni. Boleh faham? Tengok dekat pamphlet, orang ni sakit perut, kedebak gini, samalah macam aku. Dia makan ubat ni kan? Sama dengan aku. Kalau gitu aku nak cubalah. Kalau okey, aku okey, sihat dah. Kalau tak okey, mati terus aku ni. Okey? Tak boleh berdasarkan testimoni, berdasarkan brochure, berdasarkan iklan, tak boleh. Merawat bukan begitu. Merawat tidak benda yang spesifik. Kena cari orang yang mahir tentang rawatan yang kita nak ambil. Dia tak boleh main kulhum gitu. Dia tak ada benda ni satu ni semua kopi boleh sembuh. Ramai orang sihat je tu. Mana tidak begitu, dia mesti spesifik. Itu nombor 1. Okey. Nombor 2, merawat tidak boleh berdasarkan kepada similarity disease, kesamaan penyakit. Kita pergi pejabat, sampai pejabat sakit perut, berpuluh-puluh sakit perut, sakit perut, datang kawan kita, apa sahaja ni sakit perut. Kawan kita pun tanya, sakit perut macam mana? Memula kat perut, memula sama macam aku semalam sakit macam tu juga. Lepas tu senak kat perut, kentut tak kentut, kebung tak kebung ni. Okey, sama macam aku semalam lah. Kita bertanya, kau buat macam mana? Aku semalam pergi klinik depan, doktor tu bagi ubat aku makan 3 biji, hilang terus sakit perut aku. Ni aku ada lagi 16 biji yang tak ambil ni. Kalau kau nak, kau ambil dah ubat aku. Ambil. Kemungkinan ubat bagi saya, racun bagi tuan-tuan. Sebab tak mengambil ubat memerlukan preskripsi yang spesifik daripada mereka yang mahir tentang ubat. Jangan main agak-agak, main sangka-sangka, asal boleh. Asal kalau okey lah tu, kalau tak okey, sebab itulah berhati-hati. Okey, dan nombor 3, bersegeralah mengambil rawatan jika ada kelainan pada tubuh kita. Biarlah kita sendiri pergi ke hospital mengambil rawatan, bukannya orang lain tolong bawa kita pergi hospital. Boleh faham maksud saya? Ada orang dia kata, alah sakit tinggal sah biasa, asal boleh dilarung lagi. Boleh dilarung lagi, boleh tidak? Boleh. Macam kita pakai kereta kan, start enjin pusing masuk gear juga, pakai dulu. Kalau pergi tepi jalan dah start dah tak hidup, kaya tak pusing, ni kena masuk workshop ni. Jangan perangai macam kereta macam tu. Kita kalau ada kelainan pada tubuh kita sedikit saja, terus pergi ambil rawatan. Dan biasanya rawatan yang murah, mudah dan jimat. Okey, perkataan yang selalu gunakan adalah jangan sampai biar kita sendiri pergi ke hospital, jangan orang lain tolong bawa kita pergi hospital. Doktor tak boleh gerak aja, orang lain usul orang pergi hospital. Ini satu perangai yang buruk. Dalam rawatan, maknanya pastikan kita ada kelainan dia, rasa tak selesai, kena jumpa orang yang mahir, tanya dia, minta tanya dia, kenapa aku akhir-akhir ni kejam je betis aku. Bangun pagi krem, bangun pagi simpul, biar awak dia mangsa. Jadi maknanya kenapa kena tanya orang yang mahir supaya dapat dibuat rawatan secara mudah dan ringkas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maknanya merawat 5 benda, 5 komponen dalam perawatan. Kalau tak buat 5 benda ni, maknanya anda belum merawat, tapi anda baru menjalankan sebahagian proses rawatan. Pertama, merawat adalah membetulkan niat. Nombor 2, membina akhlak yang murni. Kena semak di kita mesti apa lagi sifat aku yang tak kena, apa lagi tak kena, bukan orang yang tak kena, aku yang tak kena. Nombor 3 ialah kawal makan. Nombor 4, jaga disiplin harian kita. Pagi bangun lepas subuh, aku nak
bangun pagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor 5, jika ada keperluan ambillah rawatan berdasarkan cadangan mereka yang mahir dalam proses rawatan yang kita dah ambil. Okey, jadi mudah-mudahan kalau tuan-tuan buat 5 perkara ni, insya-Allah rawatan akan jadi murah, mudah, jimat, dan ringkas. Tapi kalau tuan-tuan ambil sebahagian dari proses ni, maka rawatan akan jadi expensive, eksklusif dan ekstensif. Okey, rawatan akan jadi begitu lama, nak sembuh, tak 20 tahun nak ubat, tak habis-habis, tak turun-turun. Rawatan akan jadi eksklusif. Kena jumpa pakar aja. Tak ada yang tak pakar, mereka yang pakar-pakar berapa. Lepas tu rawatan akan berulang-ulang kali. Kena pergi lagi sampai tengok, sampai jaga, tukang sapu, doktor, misteri, apa lagi? Technician dekat hospital semua dah makcik ni aku tahu duduk kat sana ni. Dia dah 15 tahun dah ulang di hospital. Sampai doktor dah tukar 15 orang doktor tukar. Kita pun dah pergi juga belum ambil lagi ubat. Sebab apa? Sebab kita ambil secara terasa. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam program Gaya Hidup Sihat Insania kita menekankan 5 komponen ini supaya kita dapat fahamkan masyarakat, supaya kita sedar bahawa kalau kita nak sihat, kita mesti rangkumkan 5-5 ini dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang kita ada pada hari ini menyedarkan kita sebagai titik mula untuk kita fahamkan bahawa kehidupan perlu diusahakan. Hidup adalah ujian, sakit, pening, susah, derita, kecewa adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena susun ikut pada fitrah kehidupan kita, dan antaranya kita susun 5 komponen tadi. Mudah-mudahan kalau kita dapat buat 5 tadi, kita akan dapat manfaat bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perkongsian yang kita duduk ketika kita dapat pada malam ini, berapa banyak yang tuan-tuan dengar tak penting, berapa banyak yang kita faham pun tak penting. Yang pentingnya kalaulah daripada beberapa perkara ataupun puluh perkara ataupun ratus perkara yang kita sentuh malam ini, kalau tak boleh buat 5, tak apa. 5 perkara tak boleh buat, tak apa, buatlah 10. Tak boleh 10 pun tak apa, buatlah 15. Kalau tak boleh buat 15, tak apa, buatlah 20. Begitu juga lah kalau tak boleh bangun pukul 5 pagi awal sebelum subuh, tak apa, tak ada masalah, bangunlah pukul 4.30. Pukul 4.30 susah juga? Susah tak apa, tak ada masalah, bangunlah pukul 4. Pukul 4 pun tak boleh? Tak apa, tak ada masalah, tak ada menyulitkan satu, bangunlah pukul 3.30. InsyaAllah mudah-mudahan mana yang pentingnya balik amal, kongsi dengan anak-anak kita yang lain. Lagi suami tak datang, isteri yang tak datang, lagi kongsi dengan mereka. Dengan kongsi dengan orang, Allah akan beri kekuatan. Niatkan kita kongsi itu supaya Allah beri kekuatan untuk kita buat. Dan buat itu baru kita akan dapat manfaat. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat jadi pandang pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah turun pada kita. Maka ketika itulah nanti kita akan dapat manfaat yang sangat besar. Sebab hidup ini mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjadi penyembuhan. Siapa sakit cari penyembuhan, dia akan disulitkan dengan penyembuhan. Siapa sakit tak cari hidayah, maka hidayah datang ke diri dia, maka dia akan menyenangkan. Jabir radhiyallahu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu nur hidayah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, dia kata nur hidayah mencapatlah hati-hati manusia, tenanglah jiwanya. Sebab tu ada orang kena potong tangan, potong kaki, tapi hidayah ke diri dia. Alhamdulillah dia sakit, Allah Akbar, ini nikmat Allah, ujian Allah, pahala dapat, ampun dosa. Tapi ada orang segar-bugar tapi tak ingat kepada Allah Subhanahu. Hidayah tercabut diri dia. Satu kemunduran, satu kecelakaan dalam hidup kita. Hidayah tercabut. Sebab doa supaya hidayah kekal dalam hidup kita. Jadi insya-Allah itu sahaja yang saya kongsi pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak surau dekat sini kerana memberi pentas ini bersama-sama dengan tuan-tuan dalam program kita pada hari ini. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, saya daripada IKIM ni datang ke Pahang ni selama kurang lebih 4 hari ni. Okey, 4 hari semalam kita dah berada di beberapa tempat. Hari ni pun kita ada beberapa tempat lagi program yang sama macam ni. Besok kita akan sambung lagi beberapa tempat lagi untuk berkongsi dengan masyarakat dalam program khidmat masyarakat kita. Jadi program Syukur ini bukan tuan-tuan boleh buat kat sini saja. Mana-mana lagi tempat kalau buat kat pejabat pun boleh, nanti boleh berhubung dengan kami.
ambil nombor telefon saya ataupun boleh guna telefon Cik Abdullah. Okey, bertanya dan kita boleh buat. Kita akan ada sentiasa banyak masa, mungkin berminggu-bulan. Okey, dalam program kita Imak Masyarakat ni tu kita boleh bersama. Okey, supaya kita dapat sama memahamkan masyarakat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, hidup kita aman, hidup kita sihat, kita akan dapat jadi umat yang cemerlang, yang boleh menyumbang kepada pembangunan tamadun Islam suatu ketika nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala